Assalamualaikum cik. Hello. Cik dari mana cik? Saya daripada universiti saya. Oh, minta IC dengan lesen? Daripada you. Dari mana nak ke mana? Saya nak balik rumah saya. Rumah saya dekat Kuala Merang. Oh, cik masih lesen P Student ke? Ya, saya student. Oh, memang tak dekat stiker P Cik nak tahu kenapa saya tahan cik? Saya tak tahu tuan. Oh, yang pertama sekali memang awak memang salah lah sebab langgar lampu merah tadi kat sana. Betul? Saya nak cepat tuan. Saya nak baik cepat. Tak boleh juga. Awak kena patuhi lampu isyarat. Yang kedua, awak dah langgar hal laju. Kami punya speed trap tangkap awak tadi 120. Total tu saja awak dah langgar 3 kesalahan. Yang pertama awak langgar lampu isyarat. Yang kedua awak bawa laju. Yang ketiga awak masih stiker masih ada lesen P tapi tak letak pelekat stiker P. Awak nak tahu total berapa semua? Fine, saya student lagi fine. Total semua 700.5. Hai, tolonglah, saya student lagi. Saya banyak nak pakai duit. Tak boleh juga ni. Sebab awak dah langgar banyak kesalahan kan. Tapi sebab awak student tak apalah. Saya bagi awak kelonggaran sikit. Saya kurangkan. Saya minta awak 300 je. 300? 300 je. Lepas tu saya tak tahan awak lagi dah. Awak jangan risau, awak tak payah nak bayar saman, nak pergi JPJ ke apa. Awak cerita sini habis sini. Awak bagi 300 saja. Terima kasih tuan. Saya bagi tuan 300 ni dan saya tak kena tangkap kan? Okey, tak apa. Lesen saya tak kena sekat kan? Okey, tak. Jangan risau. Terima kasih lah. Berikut adalah paparan isu gejala rasuah di kalangan ahli JPJ yang kian berleluasa. Apakah nilai dan kefahaman rasuah sudah terhakis? Apakah tindakan seterusnya kerajaan dan bagaimana terdorongnya golongan tersebut kian berleluasa? Ikuti perkembangannya. Saya Hardino Masyara melaporkan 999. Secara literalnya bermaksud sogokan ataupun wang yang diberikan kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu perkara dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu rishwah. Terdapat beberapa jenis rasuah yang direkodkan dalam Akta SPRM termasuklah meminta dan menerima rasuah, menawar dan memberi rasuah, membuat tuntutan palsu serta menyalahgunakan kuasa. Di Malaysia, dari segi undang-undang, semua perkataan memberi dan menerima suapan adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Biasanya, rasuah dijadikan salah satu jalan pintas seseorang untuk mengecapi kehidupan yang mewah dan kaya tanpa memikirkan kesannya kepada masyarakat dan negara. Jadi, kita akan masuk ke dalam hukuman rasuah. Secara umumnya, pesalah yang terlibat dalam mana-mana kes rasuah akan dikenakan hukuman penjara selama tempoh yang tidak melebihi 20 tahun dan juga didenda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 ataupun mana-mana nilai yang lagi tinggi. Sebagai contoh, dalam situasi nombor 1 iaitu denda yang melebihi RM10,000. Sebagai contoh, sekiranya pihak A menerima suapan sebanyak RM8,000, ia akan dikenakan hukuman penjara dan juga denda sebanyak RM40,000. Manakala dalam situasi nombor 2 iaitu denda yang lebih kurang daripada RM10,000. Sebagai contoh, sekiranya pihak B menerima suapan sebanyak RM1,000 sahaja, ia akan dikenakan hukuman penjara dan juga didenda sebanyak RM10,000 iaitu nilai minimum bagi denda rasuah. Jadi, di sini ialah statistik rasuah di Malaysia pada tahun 2023 yang telah direkodkan oleh SPRM. Di dalam jadual ini, terdapat 2 line iaitu line biru dan line pink. Line biru melibatkan kes-kes rasuah yang melibatkan orang awam dan swasta, manakala line pink melibatkan kes-kes orang yang melibatkan daripada penjawat awam dan sektor awam. Sebagai contoh, dalam bulan Julai, kes yang melibatkan penjawat awam adalah sebanyak 52 kes, manakala kes yang melibatkan orang awam ataupun swasta ialah sebanyak 74 kes. Dan di sini dapat dilihat pattern-pattern semakin menurun
sehingga bulan-bulan yang terkini iaitu pada bulan November. Seterusnya, beralih kepada nilai. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, nilai yang telah diperoleh adalah nilai ketulusan, beretika dan berintegriti adalah penting semasa menjalankan tugas. Hal ini dapat dilihat melalui sketsa yang telah ditayangkan pada permulaan video sebentar tadi, yang jelas menunjukkan bahawa sekiranya ketiadaan ketulusan akan mewujudkan pegawai yang akan melakukan pecah amanah, manakala ketiadaan etika pula akan mewujudkan budaya kerja yang negatif serta masalah terhadap karenah birokrasi, dan ketiadaan integriti pula akan membudayakan masyarakat yang berat sebelah semasa menjalankan tugas. Oleh itu, apabila nilai-nilai yang baik yang telah saya sebutkan tadi tidak diterapkan oleh ahli Jabatan Pengangkutan Jalan Raya, mereka akan dipandang serong serta tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Bagi bahagian terakhir dalam perbincangan iaitu refleksi dan solusi. Antara refleksi dan solusi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, gejala rasuah mampu melumpuhkan ekonomi negara yang di mana mengakibatkan keluaran dalam negeri kasar KDNK akan menurun dan juga menyebabkan ekonomi negara menjadi semakin tidak stabil. Yang kedua, sifat mementingkan diri dan materialistik dapat melemahkan sesuatu kepimpinan dan meruntuhkan jati diri seseorang individu, lalu berlakunya kerana birokrasi yang menyebabkan rakyat kurang mempercayai sistem pentadbiran sesuatu organisasi. Yang ketiga, dua institusi yang penting iaitu Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Institusi Integriti Malaysia IIM perlu memainkan peranan secara agresif dalam melakukan pendakwaan berkaitan rasuah dan menjayakan pembudayaan integriti dalam kalangan masyarakat serta kerajaan itu sendiri. Bagi solusi yang keempat, penjawat awam perlu memberanikan diri untuk tampil sebagai saksi bagi mendedahkan salah laku yang berlaku dalam perkhidmatan awam, dan dalam masa yang sama, kerajaan perlulah menyediakan suasana yang kondusif bagi memudahkan mereka berbuat demikian. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian yang kami dapati daripada 28 responden yang menjawab Google Form kami. Soalan pertama yang kami sediakan adalah mengkaji pemahaman dan pengetahuan warga Yuniza berkaitan rasuah dalam kalangan JPJ, dan kebanyakan responden menjawab setuju. Ini menunjukkan bahawa sesetengah responden memahami tajuk kajian ini. Soalan kedua pula ialah mengenal pasti pengalaman warga Yuniza berkaitan rasuah dalam kalangan JPJ. Kita boleh lihat bahawa kebanyakan responden tidak bersetuju dan tidak pernah mempunyai pengalaman dengan isu rasuah. Soalan yang terakhir adalah menyatakan punca-punca dan solusi bagi rasuah dalam kalangan warga JPJ. Dan dalam graf yang kami sediakan ini, bahawa kebanyakan responden mengakui orang awam memainkan peranan penting untuk mencegah rasuah dalam kalangan anggota JPJ. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih.